Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni saya nak buat sharing sikit mengenai komik. um, Apa yang saya nak share ni sebenarnya mungkin agak sensitif kepada orang yang salah memahami dan menerimanya. Bukan saya nak merendah-rendahkan orang atau apa dekat sini. Cuma saya nak bercerita mengenai apa yang saya nampak lah dari pemerhatian saya. Mungkin betul, mungkin tak betul benda ni, sebab ini adalah personal opinion saya. Dan benda-benda yang saya nak ceritakan ni adalah ciri-ciri orang yang mungkin gagal menjadi pelukis komik. Okey, ini ciri-ciri yang saya nampak kebanyakannya dekat media sosial lah, terutamanya Facebook. Benda-benda yang sering dilakukan oleh mereka-mereka ni cenderung untuk membuat mereka sebenarnya gagal untuk menjadi pelukis komik atau tak kesampaian cita-cita mereka. Sebab nanti kita cerita kenapa. Okey, antara yang saya selalu nampak adalah suka melukis sekerat jalan. Maksudnya dia suka melukis komik, tapi dia setakat buat 1-2 page, lepas tu dia melukis komik yang lain pula, 1 page, lepas tu melukis komik yang lain pula. So kadang-kadang dia aja tunjuk sketching, lepas tu dia beralih kepada benda lain pula, dia tunjuk benda lain pula. So dia tak ada fokus dalam dia punya disiplin lah, saya rasa. Disiplin, dia tak ada fokus. Dia suka melompat-lompat, membuat banyak benda, akhirnya tak jadi apa. Banyak sangat nak buat. Okey, satu lagi golongan yang saya selalu nampak, Satu lagi golongan yang saya selalu nampak adalah mereka yang suka hanya melukis watak. Dia asyik-asyik lukis watak, lepas tu dia post. Lukis karakter, dia post. Kalau dia tak berniat nak jadi pelukis komik, it's okay. Kalau dia nak jadi illustrator atau suka-suka melukis, it's okay. Kalau dia nak menjadi pelukis komik, apa yang dia buat tu adalah benda yang boleh saya katakan melambatkan proses dia, atau menggagalkan teruslah dia nak jadi pelukis komik. Sebab dia hanya melukis watak dan dia tak ada progress. Dia tak ada melukis background, dia tak ada melukis komik dalam bentuk format komik yang betul. Ada panel, dialog apa semua. Banyak benda nak kena belajar. Bukan setakat melukis watak, post dan menunggu komen. Bukan. Okey, lagi yang ciri-ciri atau jenis-jenis bakal pelukis komik yang selalu saya nampak adalah, satu jenis ni rajin. Rajin tu dah bagus. Dia selalu melukis. Adalah dia buat komik apa semua. Tapi kerajinan tu akan jadi sia-sia bila dia melukis, atau dia melukis dan dia upload benda yang hampir sama aja. Bendanya tak ada improvement. Katakanlah setahun dia boleh post satu hari satu ke, itu dah cukup rajin lah. Satu hari satu keping kan. Tapi bendanya sama, tak ada progress, tak ada apa-apa peningkatan dari sudut technical skill dia. So kerajinan yang disalurkan kepada jalan yang sia-sia. Rajin sangat bagus, dalam masa yang sama improving, keep on improving. Dia jadi masalah bila kita upload apa yang kita lukis tu, dan kita dapat pujian daripada kawan-kawan. Komen yang menegur tu kadang-kadang susah orang nak beri, atau dia sendiri susah nak menerima lah. Itu yang jadi punca benda tu berterusan. Okey, satu lagi yang benda ni mungkin menggagalkan dan mungkin tak lah. Ada satu perangai orang yang suka mencanangkan apa yang dia nak buat sebelum dia buat sesuatu benda tu. Dia duduk bercerita nak buat komik tu, komik ni, tapi dia tak ada menghasilkan apa-apa. Dia duduk canang. Okey, nanti aku nak buat komik macam ni. Okey, nanti lepas tu tunjuk karakter design. Okey, ini bakal aku buat ni. Tapi lepas tu tak ada usaha dan susulan dengan usaha untuk melukis komik, atau
apa-apalah yang sepatutnya dilakukan untuk melukis komik. Sebenarnya lebih baik kalau kita jenis yang buat dulu. Kita tak perlu nak canangkan. Bagus, kita ada idea, kita nak sharing tu bagus. Tapi tak tahulah, somehow ada saya baca juga artikel, saya tak berapa ingat, tapi dia kata orang-orang yang selalu mencanangkan apa yang dia nak buat ni selalunya akan menemui kegagalan. Kenapa tu saya tak ingat artikel tu, tapi saya pernah ada kajian mengenai benda ni lah. Lagi satu, mereka yang suka bertanya pendapat orang. Bertanya pendapat tu benda yang bagus, tapi bukan semua benda kita nak tanya pendapat. Tapi berbalik pada niat jugalah benda ni. Kalau betul niat kita nak tanya pendapat untuk kita improve, tak apa. Kalau kita just takat tanya pendapat, lepas tu nak tunggu feedback. Okay, contoh kalau saya buat komik macam ni, ada orang nak beli tak? Atau kalau cerita macam ni, okay tak? Macam benda tu kita susah nak dapat satu jawapan yang betul-betul akan semua orang suka benda tu. So nak tak nak kita kena buat je dulu. Menerima pendapat adalah yang bagusnya kalau menerima pendapat daripada orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih maksudnya dari sudut teknikal atau dia punya skill melukis ke apa. Okay, benda ni saya rasa 50-50 lah. Tapi macam saya kata, terpulang dan berbalik pada niat baliklah kenapa kita tanya pendapat tu. Adakah kita betul-betul nak dapat pendapat yang kita boleh terima, atau ikhlas, atau kita just nak orang nak perhatian. Okay, yang seterusnya, satu lagi jenis manusia yang suka menunggu kelengkapan. Dia nak dia punya peralatan cukup dulu. Macam kalau kita suruh dia buat, kenapa kau tak buat komik? Oh, saya belum dapat, contohnya belum pen saya ni belum lengkap lagi lah, saya nak tunggu dapat kertas yang betul-betul bagus. Atau saya nak tunggu dapat tablet dulu baru saya nak buat. Ini adalah satu contoh-contoh orang yang dia tak sebenarnya tak ada semangat yang betul lah untuk menjadi pelukis komik. Sebab nak jadi pelukis komik ni sebenarnya kita kena mula dengan apa yang ada je kan sebenarnya. Macam dulu kalau saya, macam zaman saya lagi, kita tak ada media sosial, kita lagi tak tahu info nak guna pen apa, nak guna kertas apa masa saya umur 14-15 tahun. Jadi saya ambil je apa yang ada, asalkan ada pen hitam dan ada pembaris, ada kertas lukisan yang biasa tu, drawing block yang besar tu, lukis lah. Walaupun masa tu saya rasa dia punya surface kertas tu memang tak sesuai lah untuk melukis komik, sebab dia macam tak smooth kan. Tapi somehow kena bermula dulu, progressing. Itu yang penting, kita keep on progress. Dan dari situ kita akan belajar apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Kalau kita terus tunggu gadget, sampai gadget terus nak buat komik, itu dah membuang masa yang banyak lah. Sebab kita baru nak start, dah ada gadget baru nak start belajar semua. Dan lagi malas melukis. Okay, ini ada golongan yang cita-citanya tinggi lah nak jadi pelukis komik, tapi malas malas lukis sekali-sekala, lepas tu upload, lepas tu menunggu kawan-kawan komen yang bagus-bagus, lepas tu happy. Dan senang cakap, orang malas ni bukan melukis komik je, apa-apa benda pun yang dia buat saya rasa tak berjaya lah. Okay, lagi satu yang terakhir, langsung tak terima pendapat orang, terlalu yakin dengan hasil yang dia buat. Benda ni sebenarnya adalah, boleh saya katakan, lumrah orang-orang yang baru mula. Saya dulu pun macam tu. Kena pula orang-orang muda kan. Orang-orang muda ni dia ada darah muda dia, susah nak terima pendapat. Sebab bila kita melukis sesuatu benda dan kita tak ada pendedahan yang besar dan banyak, apa yang kita lihat tu pada kita dah cukup bagus, dan kita tak ada inisiatif kita nak comparekan dengan orang lain punya, dan tengok
kat mana nak perlu di-improve. Kita tak ada perasaan tu. Rasa terus macam ni dah okey lah ni kan. Bila ada orang datang tegur, terus kita akan rasa tak senang lah, tak suka lah. Benda tu memang biasa lah. Tapi kalau anda yang masih muda-muda ni tapi mempunyai pemikiran yang matang, mampu untuk terima teguran, terutama teguran orang-orang yang ada pengalaman kan. Orang-orang yang macam ni dia akan cepat progress lah. Orang yang lebih terbuka kan. Sebab kenapa orang-orang yang berpengalaman ni dia tegur? Sebab dia ada pengalaman. Mungkin kalau kita dengar apa yang diorang cakap tu, mungkin tak betul pada kita sebab kita tak pernah lalui benda tu. Kita tak ada experience benda tu. So kita tak terima lah. Saya ingat benda ni tak betul lah, cara aku lagi betul. So buka minda dan terima pendapat. Terima pendapat akan mempercepatkan proses anda. So ini antara orang-orang yang saya nampak selalu ada dekat media sosial. Kalau orang-orang macam ni setakat nak melukis saja-saja, it's okay. Memang tak ada masalah. Kalau nak menjadi pelukis komik, long way to go. Kalau mereka ada sifat-sifat macam ni. Sebab melukis komik ni satu kerja yang memerlukan disiplin yang tinggi, pengorbanan masa yang banyak, latihan tubi yang bertubi-tubi. Saya dah melukis sejak melukis komik ni 2001. Saya mula mencuba masuk bidang ni dan berazam nak jadi pelukis komik yang full time 2001. Dan progression saya sampai sekarang 2021 pun sebenarnya masih tak adalah terlalu banyak yang improve. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu adalah improve-nya kan. Cuma masih banyak lagi kena belajar. Saya pun kadang-kadang kita melukis mengejar masa, mengejar deadline. Kadang-kadang kita kena adapt benda tu dengan cara melukis yang sesuai. Banyak benda. So apa-apa pun yang penting nak melukis komik. Kalau anda nak jadi pelukis komik, terus melukis komik. Walaupun lukisan anda belum perfect, terus melukis dan belajar melukis format komik yang betul. Dengan lukisan, dengan panelnya, dialognya, backgroundnya, ceritanya, develop cerita, semua kena belajar. Semua kena belajar dari sekarang. Tak payah tunggu lukisan anda perfect. Anda akan buang masa. Masa belajar tu sebenarnya akan lagi mempercepatkan anda punya skill lukisan. Sebab masa melukis tu kita akan lukis pelbagai angle, pelbagai pose manusia tu kan. Karakter tu ada position dia. Kalau kita melukis illustration aja, satu gambar, satu watak atau mungkin dua watak, kita tak ada tuntutan untuk melukis dia dalam pelbagai pose. Sebab kita hanya melukis mengikut apa yang kita rasa kita nak lukis. Nak lukis pose macam mana. Dan selalunya kita akan cenderung melukis pose yang kita selesa dan yang kita tahu. Kita jarang nak mencabar diri untuk melukis pose yang susah. Tapi bila kita melukis komik, setiap panel tu shotnya berbeza-beza. Dan dekat situ dia akan menuntut kita punya skill untuk melukis pose yang lebih mencabar. Dekat situ baru kita tahu, okay, kalau kita tak buat storyline tu, kita tak akan terfikir, kalau angle daripada bawah, bahagian belakang ke, macam mana nak buat kan. So buat dulu. Okay, apa-apa pun buat dulu. Sampai sini saja dulu. Dan minta maaf lah kalau ada yang terasa ke apa. Saya tak ada menunjukkan kepada mana-mana, sebab saya nampak benda ni pun secara random. Saya selalu nampak benda-benda ni. Cuma saya bukan apa, saya rasa sayang lah kalau anda berpotensi tu anda buang masa lah sebenarnya kalau anda buat benda-benda ni. Alright guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe Box Perspective. Assalamualaikum. Peace out.